Ada soalan? Ya. 70 firqah. Ha, 73. Satu je apa? Jadi hadis tu macam Bagus soalan ni, matchnya dekat. Bismillah. Soalan yang ditanya adalah tentang umat Muhammad ini akan berpecah kepada 70. Bukan 70, 73. Dalam hadis disebut, tadi saya bacakan mungkin yang tepi tandas tadi kot. Sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Iaitu umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Semua akan masuk neraka melainkan satu golongan. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah golongan tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, apa dia? Apa yang Nabi sebut? Al-Jama'ah. Al-Jama'ah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Kedudukan hadis ini adalah statusnya sahih. Apa maksud hadis ini? Ataupun apa implikasinya terhadap umat Islam pada hari ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala nak maklumkan bahawasanya perpecahan adalah fitrah, adalah kehendak Allah. Itu pertama. Maksudnya hampa buat pi lagu mana pun, wan apa pun, manusia tetap berpecah. Itu pertama. Tak habis lagi. Rekod kenapa habis? Jangan bangun lagi. Kedua, dalam hadis ini Nabi SAW nak maklumkan bahawasanya Islam agama yang benci perpecahan. Sebab tu Nabi SAW nyatakan Allah khususkan syurga bagi orang yang tak berpecah. Kedua, Islam benci perpecahan. Ketiga, Nabi SAW nak maklumkan siapa masalah pasing tak apa. Nabi SAW nak maklumkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan manusia yang mereka ini al-jama'ah. Mereka selamat. Siapa dia mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi yang keempat, siapa yang nak selamat kena ikut Nabi dan para sahabat. Itu yang Nabi SAW nak maklumkan dalam hadis ini. Jadi Islam benci perpecahan walaupun ia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap wajib berusaha untuk mengelak perpecahan berlaku. Wajib. Wallahu a'lam. Okey. Apakah limit manusia untuk berfikir secara logik dalam beragama? Setakat mana Islam boleh diambil sebagai logik atau tak boleh langsung? Contoh yang boleh fikir secara logik, usaha. Dia fikiran logik ni, sahabat-sahabat sekalian. Kita katakan tadi, sumber agama bagi manusia Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dijadikan sebagai dustur, perkara pertama. Ambil sumber, guna akal untuk memahami sumber, bukan berusaha untuk mengelak sumber. Ada orang dia ambil Quran juga, ambil hadis juga, tapi dia melakukan pelbagai takwilan, pelbagai tafsiran untuk mengelakkan dirinya daripada hadis tersebut. Al-Quran haramkan riba, Nabi SAW haramkan riba. Dia kata, dah, ini bukan riba, ini macam ni. Dia berusaha tukarkan nama, tukarkan jenama untuk menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nampak? Kalau kita katakan berfikir secara logik, berfikir secara logik ini pertama sekali kita perlu fahami prinsip. Akal manusia yang sihat tidak akan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Takkan. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang akan orang yang mengingati ini, orang yang faham ini adalah ulul albab, bukan geng lembab. Ulul albab, orang yang dalam pemikiran mereka, kefahaman mereka terhadap agama ni.
akal takkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kecuali kalau orang tak faham Al-Quran, tak faham hadis Nabi. Saya bagi contoh orang yang tak faham Al-Quran dan tak faham hadis Nabi. Kata dia, sebenarnya arak di dalam Al-Quran ni tak haram. Allah tak haramkan arak dalam Quran. Sebab apa? Sebab di sana ada firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bila orang bertanya tentang hukum arak dan hukum judi, hukum arak dan hukum judi, maka katakanlah kepada mereka, pada arak dan judi itu ada manfaat, ada mudarat, ada dosa. Dan sesungguhnya dosa arak dan judi lebih besar daripada kebaikannya. Jadi kata mereka, arak ada kebaikan, tak ada masalah, kita boleh guna untuk kebaikan. Itu Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala habaq dalam ayat yang lain bahawasanya syaitan ini merupakan pengikut-pengikut syaitan bagi mereka yang minum arak. Jawab mereka, yang tu siapa yang gunakan arak untuk tujuan yang salah. Sahabat-sahabat sekalian, ini guna apa? Logik.